Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku dan ilmu terus menjadi subjek dan agenda penting Dewan Bahasa dan Pustaka dalam memperingati sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam tahun ini. Pemangku pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka mengongsikan perkara tersebut pada Majlis Perasmian Bazar Buku 2021 sempena sambutan Hari Kebangsaan di Dewan Belalong, Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar, Daerah Tempurung. Jelas Awan Soeb bin Haji Abdul Wahab lagi, Dewan Bahasa dan Pustaka dan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan terus komited memperkasa budaya literasi kebangsaan dan membaca dalam kalangan masyarakat dan penduduk di negara ini. Bazar ini menampilkan konsep pameran jualan secara kembara dengan mendekati masyarakat setempat. Selain membolehkan masyarakat di daerah ini memiliki akses mudah dan cepat untuk mendapatkan buku. Selain daripada pameran dan jualan buku, ia juga memberi ruang kepada perkembangan industri kreatif melalui penyertaan kumpulan budak seni untuk mengendengahkan cerita-cerita rakyat di negara ini dalam bentuk seni persembahan dan juga pelibatan keusahawanan belia. Majlis perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Sri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Molok Datuk Sri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis turut menyaksikan pelancaran 11 buah buku terbaharu terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka dalam hasil karya beberapa orang penulis tanah air termasuk 3 orang penerima Anugerah Penulis Asia Tenggara. Bazar buku ini merupakan jenama baharu pameran dan jualan yang berkonsep kembara atau mencegah keluar daerah, iaitu menyapa komuniti dengan mengangkat tema Kembara Buku Santuni Masyarakat. Antara objektif penganjuran bazar buku adalah untuk melahirkan masyarakat yang bermaklumat, berpendidikan, berpengetahuan, berkualiti dan berwawasan. Juga hadir Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, Pemangku Pegawai Daerah Tempurung dan Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Bazar dibukakan selama 2 hari bermula hari ini sehingga 4 petang di Dewan Belalong, Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar. Universiti Teknologi Brunei UTB melalui salah sebuah kelab kokurikulumnya, TEDx UTB dengan kerjasama TEDx Bandara Seri Begawan telah mengadakan taklimat bertemakan Using Technology in a Globalized Workspace. Taklimat diadakan di Kompleks Perpustakaan Universiti berkenaan. Hadir Pengiran Haji Muhammad Hasnan bin Pengiran Haji Ali Hassan, Setiausaha Tetap Dasar dan Strategi di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Sesi diisikan dengan beberapa taklimat daripada beberapa speaker yang mempunyai pelbagai latar belakang dihadiri oleh kira-kira 60 peserta. TEDx merupakan platform antarabangsa yang misinya bagi menyebarkan idea melalui beberapa siri taklimat pendek, demonstrasi dan persembahan yang meliputi pelbagai subjek. Juga hadir Puan Yang Terutama Humaira Urigizi Ruki, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Islam Iran ke negara Brunei Darussalam dan Profesor Dr. Dayang Hajah Zohrah binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor UTB. Tiga kes aktif COVID-19 masih menerima rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan dalam siaran akhbarnya mengenai situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Kementerian Kesihatan melaporkan tiada kes jangkitan baharu dicatatkan kemarin. Sementara itu, jumlah kes jangkitan di negara ini kekal 188, manakala kes sembuh 182. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei lalu, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 47 kes.
577 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori. 14,196 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Sementara itu, 913 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 105,760 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Rasulullah SAW adalah sifat hasanah, iaitu contoh teladan yang terbaik bagi seluruh umat manusia yang diikuti dalam semua aspek kehidupan. Justru itu, sebagai umat Islam, kita hendaklah sentiasa mencontohi sifat dan akhlak baginda dalam menjalani kehidupan seharian. Sifat dimaksudkan itu adalah sifat pemaaf dan berlapang dada. Perkara tersebut antara intipati khutbah Jumaat kemarin bertajuk keistimewaan sifat pemaaf. Dalam khutbah, khatib mengongsikan maksud memaafkan itu ialah mengambil sikap berlapang dada dan mengelakkan perkara-perkara yang membawa kepada permusuhan dan pertelingkahan antara satu sama lain. Perlu diketahui bahawa antara kesan daripada kita memaafkan dan berlapang dada itu ialah: pertama, menggalakkan sikap untuk tidak membalas perbuatan jahat dengan yang jahat. Kedua, mengelakkan permusuhan dan memperkukuhkan lagi hubungan kemasyarakatan. Ketiga, mencerminkan sikap rahmah. Keempat, membawa ketenangan kepada diri dan membuang sifat hasad dengki yang membinasakan hati serta perasaan dendam yang merosakkan diri sendiri. Sesungguhnya memaafkan itu bukanlah berarti satu tanda kelemahan atau kekalahan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menambah kemuliaan kepada orang yang pemaaf itu. Sesungguhnya menghiasi diri dengan sifat pemaaf adalah amat penting dalam membina dan membangun kerukunan hidup beragama, bermasyarakat dan bernegara. Persidangan isu Global Borneo Sekolah Antarabangsa Brunei ISB BGIC akan menumpukan kepada matlamat pembangunan Mampan ke-10. Persidangan diadakan selama 4 hari sehingga 8 Mac ini di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Persidangan dianjurkan bersama Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan ISB akan melibatkan kira-kira 300 delegasi daripada 22 buah sekolah di negara ini. Semasa persidangan, peserta akan membahaskan mengenai ketidaksamaan berdasarkan bangsa, jantina, umur dan peluang pembelajaran. Persidangan bertujuan meningkatkan kefahaman para pelajar mengenai kewarganegaraan global dan kemahiran dalam penyelidikan, berani bercakap di khalayak ramai dan perbincangan. Pihak berkuasa Industri Teknologi Infokomunikasi Negara Brunei Darussalam AITI dan Unified National Network Sdn Bhd UNN mengumumkan perkhidmatan 2G akan dihentikan sepenuhnya pada 1 Jun 2021. Berhubung dengan perkara tersebut, para pelanggan 2G dinasihatkan untuk beralih kepada perkhidmatan teknologi lebih canggih iaitu 3G, 4G dan 5G. Para pelanggan juga dinasihatkan untuk berpindah ke perkhidmatan 3G atau 4G dengan menukar kad SIM secepat mungkin bagi memastikan dapat menggunakan rangkaian perkhidmatan. UNN akan bekerjasama dengan semua pihak untuk memastikan para pelanggan peka dan dimaklumkan sebelum perkhidmatan 2G dihentikan. Bahagian Penguatkuasa Undang-Undang Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan Bandar Seri Begawan bersama-sama dengan 5 buah agensi penguatkuasa yang lain telah menjalankan operasi sepadu langis di bangunan-bangunan perniagaan kawasan Mukim Sengkurong baru-baru ini. Semasa operasi tersebut, 8 orang lelaki warga negara asing telah ditahan kerana didapati melanggar Akta dan Peraturan Imigresen Penggal 17. Manakala Jabatan Kastam dan Eksais Diraja telah mengeluarkan 9 notis rampasan ke atas 7 orang warga negara Bangladesh dan 2 orang warga negara Filipina atas kesalahan memiliki barang tegahan. Kesemuanya mereka dikenakan tindakan kompaun.
Bahagian penguatkuasa Jabatan Pengangkutan Darat pula mengeluarkan 19 kompaun di atas kesalahan memandu kenderaan yang tidak layak dari keselamatannya, kenderaan yang tidak mematuhi akta dan peraturan lalu lintas dan ubah suai dan memandu tanpa lesen kenderaan yang sah. Sementara itu, bahagian penguatkuasa Jabatan Buruh telah mengeluarkan 26 surat panggilan kepada pekerja-pekerja asing untuk siasatan lanjut di bawah akta dan peraturan Jabatan Buruh.